Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk tajuk pertanian bandar. Pertanian bandar merupakan aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang yang terhad. Penanaman dijalankan sama ada secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi moden. Berikut adalah contoh ruang terhad untuk bercucuk tanam. Ya, di kawasan rumah, tengok rumah pangsa, kita biasanya tanam di kawasan beranda. Kawasan tanah lot, tanah lot dia ada ruang yang besar. Kemudian kondominium pun kita ada beranda yang kena matahari, dan rumah teres biasanya di halaman depan atau belakang rumah. Kaedah penanaman adalah secara konvensional. Konvensional ni maksud tanam macam biasa atas tanah, korek tanah, tabur benih tanam, atau secara teknologi moden. Teknologi moden ni yang kita tengok menggunakan kaedah hidroponik, menggunakan bekas. Pertanian bandar dijalankan dengan pelbagai cara bagi menyesuaikan kawasan yang ada dan menjimatkan ruang. Dia boleh buat bertingkat-tingkat. Jika tiada tanah, kita masih boleh tanam pokok di dalam bekas. Antara contoh lain ialah menyusun tanaman secara bertingkat pada dinding. Kita letak dekat dinding. Tiada tanah, jadi kita gantung dia di dinding. Menyusun tanaman berpasu di halaman pun boleh. Dan menyusun tanaman secara menegak. Kita gunakan corong dan kita tanam. Susunan pokok dan bekas tanaman yang dibuat secara kreatif menjadikan kawasan persekitaran kelihatan cantik dan menarik. Okey, kebaikan tanaman bandar. Yang pertama kita tengok ia boleh menghasilkan sumber makanan sendiri. Kalau setakat nak makan sayur, cili, sawi, kangkung, kita tak perlu pergi ke kedai. Kita boleh tanam di sekitar rumah kita di kawasan halaman. Selain itu, boleh jadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Daripada kita buang kulit telur, sisa kulit-kulit buah-buahan, biji buah-buahan begitu sahaja, kita boleh tanam. Jadikan dia baja kompos. Dia masih ada nutrien dan zat di dalam dia untuk dijadikan baja. Kemudian dia boleh memelihara alam sekitar dengan mengguna bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Guna semula bekas-bekas plastik macam botol-botol plastik untuk jadikan bekas tanaman. Jadi boleh mengurangkan sampah plastik. Selain itu boleh menjana pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Kalau kita tanam banyak sangat hasil dia, kita boleh jual. Jual pada jiran, jual pada rakan-rakan. Jadi boleh dapat pendapatan sampingan. Kita tengok pula jenis sistem takungan. Pelbagai sistem penanaman digunakan dalam aktiviti pertanian bandar. Antaranya termasuklah sistem penanaman secara takungan. Sistem tersebut adalah hasil inovasi yang diubah suai dengan teknologi, persekitaran, keperluan semasa dan kawasan yang terhad. Dengan majunya teknologi, kita pun majukan juga teknologi dalam bidang pertanian. Kalau dulu hanya tanam dalam atas tanah dekat kebun, sekarang kita boleh tanam menggunakan tingkat-tingkat dalam bekas dan guna teknologi hidroponik, aquaponik. Tengok juga pada persekitaran, sekitaran luas atau sempit. Kemudian kita tengok keperluan semasa. Keperluan semasa kita bila makanan makin kurang. Okey, sekarang ni nak keluar susah PKP. Jadi kita akan, kalau ada orang yang tanam sayur di rumah, dia tak payah beli, tak payah keluar, dia boleh ambil terus tanaman. Dan kerana kawasan yang terhad, jadi kita memilih sistem takungan yang sesuai. Terdapat beberapa jenis sistem takungan, iaitu A, kita tengok hidroponik atau kultur air.
ia tidak menggunakan tanah, menggunakan air sebagai medium penanaman. Dia guna air je. Air dalam tu ada baja. Kutub air dalam. Nama dia kutub air dalam. Kita hanya ada bekas takung, dia bubur raga. Tanpa kitaran semula. Air dia bertakung, tidak mengalir. Dan kemudian kita ada yang kedua, kutub air dalam juga tetapi dengan kitaran semula. Air dia berkitar. Ya, dia tak ada air bertakung. Dan yang B, aquaponik. Menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayur. Dia seperti aquarium. Bawah tu kita ada ikan. Lepas tu kita ada palm. Palm ni dia sedut tinja ikan. Tinja ikan tu boleh jadi baja kepada pokok dan kemudian keluar semula air bersih dalam aquarium. Jadi tanaman yang dekat atas tu dia dapat air baja daripada ikan tu. Tinja ikan ada nutrien. Okey, kita tengok dia ada raga tanaman di atas dia. Maknanya bawah tu ada aquarium yang besar atau bekas atau kolam besar. Dan atas dia kita tanam sayuran. Okey, dia ada teknik dan kaedah dia. Kemudian kita tengok pula bekas pengairan kendiri. Mempunyai 3 ruang berasingan iaitu takung air, ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. Ni dalam satu bekas saja macam pasu ni gambar dia tengok. Tapi dia ada ketiga-tiga ciri tersebut. Dia ada 3 ruang yang berasingan iaitu takungan air. Bawah dia ada air jadi kamu tak perlu lagi siram. Dia ada ruang partikel kapilari. Di mana air dan tanah ni kita asingkan. Dia tanah, tak semestinya tanah ada medium lain seperti leca, LECA dan juga sabut kelapa pun boleh. Dia ada ruang penanaman. Kita tengok kat sini ruangan tahukah kamu? Partikel kapilari, dia ruang-ruang yang kecil. Berfungsi untuk membawa air naik dari takung air ke bahagian medium penanaman. Maknanya kita tak boleh biarkan pokok kita berendam dalam air sangat. Nanti dia reput. Jadi air ni hanya akan menyerap naik ke ruangan medium apabila air telah kering melalui partikel kapilari. Partikel kapilari adalah ruang-ruang kecil yang boleh dilalui oleh air. Kita tengok pula cara sistem takungan berfungsi. Penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Bagaimanakah sistem penanaman di dalam takungan berfungsi? Kita akan tengok kemudian. Baik, ini adalah bekas pengairan kendiri. Dia sebenarnya adalah pasu. Dan di dalam pasu tu kita ada penanda aras air iaitu tiub yang ada kita nampak ni. Ada satu tiub. Kemudian dia ada saluran air, ruang medium. Medium ni seperti tanah, sabut atau LECA. Ruang partikel kapilari dia macam penapis. Ruang air dan ruang limpahan air jika air terlalu berlebihan. Kaedah ni sebenarnya membantu kita untuk tidak perlu menyiram air hari-hari. Sebab tu dipanggil pengairan kendiri. Kendiri tu dia buat sendiri. Pengairan tu air dia siram sendiri. Kita letak air di bahagian bawah. Air hanya dimasukkan melalui tiub tu. Nampak macam straw. Baik, kita tengok bagaimana dia berfungsi daripada lakaran ini. Air daripada bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Biasanya sabut tanah, LECA tu dia sejenis tanah liat bulat-bulat. Penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takung penanaman tersebut. Dia ada lidi, dia akan terapung bila air itu tinggi. Saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien ke dalam takung. Air ini yang diisi adalah bersama dengan baja.
Okey, kita tengok kat situ. Kita ada penanda aras air, saluran air, lubang limpah air. Jika air berlebihan, dia akan keluar melalui lubang limpah air. Medium. Medium apa yang kita guna untuk tanaman kita? Dia biasanya seperti tanah, sabut atau LECA, leka. Partikel kapilari ni adalah satu ruang. Dia macam penapis tu. Dan kemudian kita isi air. Okey, bahan yang boleh menyerap air adalah seperti benang. Okey, benang pun boleh menyerap air. Kita boleh jadikan medium tanaman. Kemudian light expanded clay aggregate atau LECA. Tempurung kelapa pun boleh. Tempurung kelapa sawit ni sebab dia kecil-kecil dan sebagainya. Kemudian kita tengok pula kultur air dalam. Ini tanpa kitaran semula. Kultur air dalam, dia hanya bekas takungan biasa saja. Bawah ni bekas takung. Macam besen. Kemudian kita tutup. Dan kita buat lubang untuk letakkan pasu kecil. Dan kita semai biji benih di dalam dia. Pokok sayuran ditanam dalam raga tanaman. Maknanya pasu kecil tu adalah raga yang bawah dia berlubang. Penutup takung untuk memegang raga tanaman dan mengelakkan larutan nutrien terdedah kepada cahaya matahari. Larutan nutrien dalam kaedah ini dia perlu ditutup. Takung untuk mengisi larutan nutrien. Takung ni dia bekas macam besen. Dalam dia adalah air nutrien. Nutrien tu baja. Okey, fungsi larutan nutrien dia berada dalam takung berkeadaan statik, tidak dikitar semula. Membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Nutrien ni baja. Akar pokok mestilah terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan. Akar sahaja, hujung akar sahaja terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien. Tak boleh dia terapung, tak sampai, nanti dia tak dapat air. Raga tanaman bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam. Okey, kat sini dia kata buat 2 takung yang menggunakan LECA dan tali mop sebagai kapilari. Perhatikan bahan yang cepat membawa air naik untuk membasahkan medium penanaman. Okey, yang ni kalau kita ada bahan, kita akan buat nanti insya-Allah. Kultur air dalam dengan kitaran semula. Kita nampak dekat sini, air dia mesti ada pump, ada pemasa untuk setting masa, salur air masuk, raga tanaman, palung, salur air keluar, tangki nutrien. Maksudnya kita hanya buka suis, baja dan air dialirkan. Ini adalah satu bentuk teknologi dan inovasi dalam bidang pertanian. Tak perlu lagi kita siram banyak-banyak tanaman kita. Kita ada banyak pokok. Tak perlu lagi siram. Kita hanya tekan suis. Dan air yang membawa baja ni akan mengalir kepada semua pokok. Dia ada pump. Ini salah satu inovasi dalam teknologi pertanian. Fungsi larutan nutrien akan dipampkan ke dalam palung tanaman. Palung ni bekas. Bekas yang panjang yang ada lubang-lubang kita tanam tu. Dan mengalir semula ke dalam takungan nutrien dikitar semula. Okey, air tu dibawa baja. Bila dia datang, pokok dah serap nutrien atau baja ni. Bila baja dah habis, dia akan pusing balik masuk ke dalam tangki nutrien. Kita hanya isikan nutrien atau baja di dalam tangki sahaja. Tak perlu lagi berjalan daripada satu pokok ke satu pokok untuk menyiram dan membaja. Hanya tekan suis dan air baja tu akan bergerak sendiri. Dia akan mengalir sendiri. Okey, buat perbandingan kelebihan antara tanaman secara takungan dengan tanaman secara konvensional. Konvensional tu tanam atas tanah yang kita kena siram
dari satu pokok ke satu pokok. Kalau kebun kita tu besar, luas, macam mana kita nak tanam, macam mana kita nak siram dan bajakan dari satu pokok ke satu pokok. Cuba buat bandingan. Baik, untuk tugasan hari ini, cikgu bagi tempoh masa selama seminggu. Kamu perlu melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan. Kita hendaklah melakarkan semua idea yang tercetus untuk membuat sistem takungan. Lakaran mesti ada 3. Contoh yang satu, dia guna bekas sabun tu atau bekas air, dia lubangkan dan kemudian dia letak botol plastik ke dalam bekas plastik tu, dia buat lubang macam kaedah hidroponik. Kemudian lakaran kedua, gunakan botol plastik yang besar, potong separuh, lubangkan bahagian atas dan letak di bawah. Macam langkah ketiga. Kemudian bahagian atas diletakkan paip PVC. Tak ada paip PVC, kita try straw pun boleh. Dan lubang kecil. Itu salah satu bekas reka bentuk sistem penanaman takungan. Dia mesti ada air bertakung. Kemudian yang ketiga, kita guna botol yang paling mudah, terbalikkan. Kemudian bawah dia letak tali mop. Tali mop ni akan serap air nanti di bahagian atas botol. Ini adalah contoh. Kamu diminta untuk melakar pada kertas A4 3 helai. Kertas A4 lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Boleh ikut seperti yang ada di dalam gambar ini, atau jika kamu ada idea lain juga, boleh gunakan idea tersebut untuk melakar. Jadi tugasan kita pada hari ini ialah buat 3 lakaran bekas penanaman takungan seperti gambar-gambar dalam lakaran tadi. Boleh lakar berdasarkan contoh yang diberi di slide di atas, atau berdasarkan kamu punya idea sendiri dan hantar di dalam Google Classroom atau kepada WhatsApp cikgu gambar-gambar tersebut. Boleh juga hantar di ruangan komen supaya kawan-kawan boleh tengok di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.